لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita meraih kebajikan di sisi Allah. Duduk kita sebagai orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu, maka sudah pastinya niat kita juga niat menuntut ilmu. Dan inilah yang Allah Ta'ala janjikan, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampailah dia kembali pulang kepada pangkuan ahli keluarga dia. Walaupun rumah kita dikeliling-keliling surau, walaupun rumah kita tepi surau ke, belakang surau ke, kanan surau ke, bila mai untuk majlis ilmu, dia dapat fi sabilillah. Pangkat yang orang kena cari dengan mengangkat senjata, pangkat yang orang cari kena datang dengan jiwa untuk dikorbankan. Tapi Allah Ta'ala bagi kat kita orang yang menuntut ilmu seluas itu akan fadilatnya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni sambung balik kita punya pengajian dan perbincangan kita daripada juzuk amma ini, juzuk ke-30. Kita masih lagi menggunakan pakai kitab Tafsir Munir karangan Al-Alamah Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Moga-moga pahala bacaan ini juga sampai kepada beliau si pengarang kitab. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni masuk surah Al-Bayyinah, muka surat 335. Surah Al-Bayyinah. Kalau sekarang ni tuan-tuan tak tengok kitab lah, saya tanya tuan-tuan, sila bacakan surah Al-Bayyinah. Tuan-tuan nak cari surah apa? Jenuh duduk cari Bayyinah tak mana, duduk Bayyinah tak mana, duduk Bayyinah. Kita sebab kita tak tahu, kita bukan tak tahu, kita jarang diperkenalkan surah Al-Bayyinah, melainkan kita diperkenalkan sila baca Lam Yakunin. Baca abang Lam Yakunin terus sambung. Sebab kita kenal dengan Lam Yakunin, kita tak kenal dengan Al-Bayyinah. Baik tuan-tuan. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumi fi darin amin amin ya rabbal alamin. Surah inilah surah Madaniyah yang mengandungi 8 ayat. Ayat yang kita baca ini, surah yang kita baca malam ni tuan-tuan, adalah kategori Madaniyah. Madaniyah, jangan silap faham pula, Madani dan Madaniyah berbeza. Madani maksudnya ialah kalau tuan-tuan tengok dulu kita ada zaman Pak Lah, dia ada Islam Hadari. Itu pun ada sikit kesilapan dari segi bahasa. Sebenarnya dia bukan Islam Hadari, dia kena Hadratul Islamiyah baru betul. Baru bacaan bahasa Arab tu betul, Hadratul Islamiyah. Baru nama dia Ketamadunan Islam. Baru nama dia Ketamadunan Islam. Begitu juga dengan Madani. Madani juga tamadun.
Dan perkataan madani itu ditemui dalam kitab karangan oleh Ibnu Khaldun. Dalam kitabnya yang bernama Muqaddimah Ibnu Khaldun ada tercatat satu perkataan nama dia Umran. Umran itu merujuk kepada madani, merujuk kepada ketamadunan. Itu nama dia madani. Tapi dia taklah artinya dekat dalam ayat ni. Surah Madaniyah dia akan kedua kategori. Satu Madaniyah, satu Makkiyah. Satu di Madinah, satu lagi di Makkah. Maka ayat kategori kita baca malam ni diturunkan di Madinah. Di Madinah, diturunkan di Madinah. Tak apa tuan-tuan, tersasul. Baik tuan-tuan, nama surah ni dinamakan surah Al-Bayyinah kerana ia dimulakan dengan firman Allah yang bermaksud orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahawa mereka tidak meninggalkan agama sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Awal-awal ayat lagi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bila ada perkataan al-bayyinah, bayyinah artinya apa? Penerangan. Satu penerangan yang nyata, satu bukti yang jelas, satu bukti yang nyata. Itu nama dia al-bayyinah. Kan ada kan satu ayat Quran, in ja'akum fasiqun fatabayyanu, in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Sekiranya in ja'akum binaba'in, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sekiranya datang kepada kamu seorang fasik yang membawa berita, fatabayyanu, maka ambillah penjelasan dulu, ambil dulu, cari dulu penyataan dia tu, cek dulu, semak dulu, bukan tibai dulu. Maka tabayyun artinya cek dulu, semak dulu, bukan tibayun tibai dulu baru cek. Dia beza tuan-tuan. Ni Quran dia bagi siap-siap, dia tahu dah, Allah Ta'ala dah tahu dah yang manusia ini dia punya kecenderungan, dia punya kesukaan dia adalah benda-benda yang boleh melepaskan nafsu dia untuk kata. Seronok kita bubuh orang, memang seronok. Kata ke orang paling seronok. Tambah kata ke orang tak balas, lagi syok. Kata orang tak balas, kan? Yang tu paling best. Pukul orang tak pukul balik, best tuan-tuan. Ini antara orang yang benda yang seronok, nafsu seronok. Sebab tu tuan-tuan, fatabayyanu artinya ialah kena ambil penjelasan, kena ambil penerangan. Maka pada ayat ni sama juga dinamakan al-bayyinah, perkataan dia al-bayyin. Sama juga dengan tadi tabayyun itu mai pada perkataan bayyinun, sama juga. Baik tuan-tuan. Baik. Maksudnya mereka tidak akan berpisah dari suasana kekufuran mereka. Mereka tak akan tinggalkan syirik sampailah bertemu hujah yang jelas dan nyata. Hujah itu sewajarnya ialah Al-Quran yang diturunkan dan dibaca oleh Rasulullah SAW. Surah ini dinamakan juga sebagai surah Al-Bariyah ataupun surah Lam Yakun. Lam Yakun. Orang Melayu dia tambah Lam Yakunin. Baik tuan-tuan, ada tak ni orang musyrikin Mekah sebelum Islam datang, sebelum mainnya Nabi Muhammad, seorang Nabi, bolehkah dikatakan setiap Nabi ini dia didatangkan dengan umat yang cabaran dia lebih kurang sama? Macam tu juga yang berlaku pada Nabi Musa alaihi salam. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 54, 55, 56, 57, 58. Nak cerita pasal nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat Bani Israel. Bagi nikmat macam-macam kat mereka. Sampaikan mereka ni tuan-tuan, diberi mereka apa? Diturun wa anzalna alaikumul ghamama, wa anzalna alaikumul ghamama, dan kami turunkan kepada mereka ni naungan awan duduk atas kepala. 40 tahun tu naungan awan duduk atas kepala. Kemudian tu apa dia?
turun pula manna wassalwa, bagi makan pula turun dari langit. Mai turun madu. Manna ni tuan-tuan ialah madu yang diminum dengan air, bancuh dengan air minum, itu nama dia manna. Salwa ialah apa dia? Sejenis burung sekecil-kecil burung puyuh yang dimakan, burung kecil yang dimakan. Ada yang kata sebesar burung merpati, dan dipanggang dimakan, turun dari langit. Dan di mai pula mana ni turun mai kat depa antara terbit fajar sampai terbenam matahari, duk turun tak berhenti. Kemudian pula dalam tempoh tu tuan-tuan, turun mai makanan yang nama salwa ini daripada burung merpati ini, bagi makan pula kat depa. Yang kenyang dia sekali makan boleh mengenyangkan. Kalau makan pukul 3 petang sampai 3 petang esok dia tak lapar, turun pula 3 petang esok makan lagi. Dan dia tak pernah boring nak makan makanan itu. Kerana apa? Hidangan dari langit. Allah bagi kat mereka tuan-tuan. Ni Quran cerita. Tapi mereka pernah buat apa? Waktu Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa dia naik ke bukit Tur Saina, turun mai, mereka murtad. Dia sudah cerita tuan-tuan dulu macam mana keadaan dia. Mereka dah diminta suruh taubat dengan cara apa? Bunuh diri masing-masing. Lepas bunuh diri masing-masing tuan-tuan, yang mana Belen ni pula 70 orang dibawa naik ke bukit Tur Saina untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala, wakil kepada Bani Israel yang lain. 70 orang terbaik, paling sempoi punya, paling bagus, kira taraf tu imam. 70 orang ke tangan pegang lagu tu, sepun kayu daunnya rimbun jenis baik betul. Jalan pun sambil selawat kira tuan-tuan. Baik sungguh 70 orang ni. Naik ke atas, apa mereka buat? Ni yang Quran sebut Al-Bayyinah, sebiji, bukan sebiji, sejibi sama dengan golongan musyrikin ni. Apa dia kata? Dia berkatakan Nabi Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallah hajarah. Wahai Musa, sebenarnya kami lan nu'mina, we are never we are never, kami tak akan sesekali beriman dengan Allah pun. Hang tu sudah kata apa kami ya? Yang kami duk kata kami beriman dengan hang apa semua tu, bawah ya. Naik atas ni nak bang hang betul-betul sebenarnya kami takkan beriman pun dengan Allah Ta'ala ni, hatta sehinggalah narallah jahrah, sampai hang tunjuk kami Allah Ta'ala, tunjuk depan kami seketui, baru kami percaya. Minta lagu tu, fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Quran kata apa? La tu juga mai halilintar, mai kilat, sambak 70 orang mati bergelimpangan atas bukit Tur Saina. Mati habis 70 orang. Sebab apa? Sebab juah, sebab melampau, sebab melebih tuan-tuan. Wa antum tanzurun, dan kamu sendiri dah tengok dah macam mana, kamu rasa mati itu macam mana. Tapi lepas tu apa Allah kata apa? Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Lepas tu kemudian kami bangkitkan kamu balik, hidupkan balik kamu. Hidup balik 70 orang tu. Sebab apa? Nabi Musa minta, ya Allah, kalaulah 70 orang ni mati, aku nak turun nanti, apa jawapan aku kepada umat aku nanti? Aku buat naik mereka suruh bertaubat, tapi aku tak sangka 70 orang ni macam ni hati mereka. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala hidupkan balik 70 orang, la'allakum tashkurun, moga-moga mereka jadi orang bersyukur. Tu pun tak syukur juga tuan-tuan. Ni nama dia Bani Israel. Berulang kes yang sama pada Nabi Muhammad SAW. Baik tuan-tuan, maka pada ayat yang pertama, baik, kita tengok tu pada ayat yang pertama. Tengok dulu kelebihan surah ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Malik ibn Amru ibn Thabit Al-Ansari, beliau telah berkata, ketika turunnya ayat orang-orang ayat yang pertama ni, orang-orang kafir, yakni ahli kitab ni, sampai akhir ayat ni, Jibril telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhan kamu memerintahkan kamu supaya membacakan ayat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah pun menceritakan kepada Ubay, sesungguhnya Jibril telah memerintahkan aku
membaca surah ini kepada kamu. Lalu Ubay berkata, adakah disebutkan namaku waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya. Berkata Malik, maka Ubay pun menangis. Ubay bin Ka'ab ni siapa? Dia ni orang Yahudi, tuan-tuan. Dia orang Yahudi. Tapi dia ni, tuan-tuan, orang yang hati dia lunak kepada Islam, tapi masih lagi duk gelong-gelong nak masuk tak masuk. Bila dibacakan ayat ini kepada dia, maka dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, aku disuruh untuk bacakan ayat ini kepada kamu, wahai Ubay. Siapa suruh? Malaikat suruh baca. Siapa suruh malaikat apa nak kutuk aku? Allah suruh aku bagi tahu kat kamu, Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Maka tuan-tuan, Ubay menangis. Sebab apa? Allah sebut nama dia. Tuan-tuan, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah telah berkata kepada Ubay ibn Ka'ab, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku membacakan kepadamu ayat daripada surah Al-Bayyinah ini. Lalu Ubay berkata, apakah Allah menyebut namaku kepadamu? Jawab Rasulullah, ya. Lalu Ubay pun menangis. Tuan-tuan, sampailah sama juga riwayat yang ketiga, sesungguhnya Rasulullah telah berkata kepadaku, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku membacakan kepadamu ayat Al-Quran. Maka Rasulullah pun membaca Al-Bayyinah ini, kemudian menambah kata, jikalau seseorang anak Adam itu meminta harta sebanyak sebuah wadi, yang ini sebuah lembah, dan permohonan itu diperkenankan, nescaya ia akan meminta lembah harta yang kedua. Kalaupun diberikan selembah harta lagi, ia pasti minta lagi selembah harta yang ketiga. Sebenarnya tidak ada yang dapat memuaskan penuh perut anak Adam kecuali tanah semata-mata. Allah bersedia mengampunkan dosa sesiapa yang bertaubat. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Hanifiyah, bukan agama orang-orang musyrikin, juga bukan agama Yahudi, dan tidak juga agama Kristian. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikannya tidak akan kufur. Tuan-tuan, kalau kita semak balik dalam Al-Quran, para Nabi dan para Rasul yang tuan-tuan cek dalam Quran ini, tengok dalam Quran, kalau para Nabi ini, dia disebutkan sebagai semuanya musliman. Disebutkan semuanya dengan perkataan musliman. Nabi Musa musliman. Contohnya hadis Nabi. Hadis Nabi waktu Nabi berdepan dengan golongan-golongan Yahudi di Madinah. Waktu Yahudi tanya dekat Nabi, waktu Nabi tanya kat orang Yahudi, kamu ni semua ni pasal apa berpuasa pada hari Yaumul Ashura? Pasal apa puasa pada hari Ashura? Jawapan golongan ini pada dia, dia berkata apa? Inna nahnu najina Musa. Musa itu telah berjaya, diselamatkan oleh Allah pada hari Ashura. Minal Fir'aun, daripada tentera Fir'aun pada hari Ashura. Wa gharraqallahu Fir'aun wa malaihi. Dan pula Fir'aun itu telah pun ditenggelamkan oleh Allah beserta dengan bala tenteranya pada Yaumul Ashura. Maka kami telah berpuasa pada Yaumul Ashura kerana Allah memenangkan kami pada hari Ashura. Apa kata jawapan Nabi? Apa respon Nabi? Apa respon Nabi terhadap statement daripada golongan Yahudi ini? Nabi mengatakan, kalau itu jawapan kamu, nahnu ahaqqu minkum min Musa. Kami ini lebih berhak daripada kamu terhadap Musa. Kenapa? Inna Musa musliman wala yahudiyan. Musa itu ialah muslim, dia bukan Yahudi. Tuan-tuan, begitu juga dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa innahu musliman, dia musliman, wala nasraniyan, dia bukan golongan Nasrani. Dia bukan Nasrani. Siapa kata Nabi Isa itu Nasrani? Nabi Isa musliman, dia seorang muslim. Buka Quran balik, bagaimana Quran menjelaskan kepada kita tentang para nabi ini. Adakah dia diberikan julukan nama terhadap agama yang ada pada masa tersebut?
Tidak. Dia diberikan julukan dengan nama Musliman. Ibrahim alaihi salam, agama apa yang dibawa? Hanifan Musliman. Agama Hanif Musliman. Dalam ayat ni, bersedia mengampun di sisi Allah ialah agama Hanifiyah, bukan agama orang-orang musyrikin. Hanifiyah agama mana? Agama Islam. Agama Islam yang berkesinambungan, bersambung-sambung, berturut-turutan, bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, syariatnya dipertahankan sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya berbeza ketika zaman Nabi, ketika orang Islam, cara solatnya itu berbeza dari cara solat daripada agama, daripada syariat Nabi-Nabi yang lain. Umat Nabi lain semayangnya sama sebiji macam orang Islam semayang, illa ruku'a, kecuali rukuk. Kecuali rukuk saja. Rukuk saja tuan-tuan yang ditambah masuk kepada cara solat orang Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin tak pernah bertanya tentang bagaimana peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi naik peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ketika naik, sebelum naik pergi Mi'raj, Isra' dulu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, Nabi kita Muhammad SAW mengimamkan solat kepada para nabi-nabi. Betul? Ini fakta, ini bukan auta. Mengimamkan solat. Dan ketika mengimamkan solat, kita tak pernah tanya pun syariat apa yang Nabi semayang. Nabi semayang pada masa itu syariatnya ialah agama Hanifiyah Ibrahim, menggunakan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Syariat itu solatnya tidak mempunyai rukuk. Bila berlakunya Mi'raj, naik ke langit, dan pada masa itulah syariat itu sampaikan Nabi dengan syariat Nabi Muhammad SAW dengan adanya rukuk. Sebab tu tuan-tuan, dalam Quran kalau bab solat, iqamatis solah warka'u ma'ar raki'in. Pasti apa tak sebut wa'tadilu ma'a mu'tadilin, i'tidallah kamu seperti mana orang beri'tidal. Kenapa Quran kata warka'u ma'ar raki'in? Rokoklah kamu sama-sama dengan orang rokok, sebab nak membezakan. Baik orang-orang Yahudi, dia tahu kata ini merupakan syariat Nabi Muhammad. Pelakuan itu diambil daripada kombinasi pelakuan para malaikat waktu di alam malakut. Ada para malaikat yang duduk dengan keadaan berrukuk tanpa henti. Ada yang sujud ila yaumil qiyamah. Ada yang i'tidal, tak bangkit-bangkit, dah duduk straight lagu tu lah. Dan pelbagai-bagai lagi kedudukan para malaikat ini. Maka itulah yang tuan-tuan syariat pada masa tersebut. Baik, sambung. Tidak ada taklif tanpa keterangan dan tidak ada siksaan tanpa peringatan. Statement dia best. Tidak ada taklif, tak ada pertanggungjawaban tanpa keterangan, dan tidak ada siksaan tanpa peringatan. Kalau sampai dah keterangan, akan ada kebertanggungjawaban. Kalau dah sampai peringatan, mesti ada siksaan kepada orang yang menerima peringatan tapi tak beringat. Baik tuan-tuan, kita tengok satu persatu daripada surah Al-Bayyinah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunin, lam yakun. Lam maksudnya apa? Tidaklah. Tidaklah. Lam ataupun la. Ada berapa perkataan yang boleh jadi nafi, benda yang ternafi? Ada berapa? Satu, la. Lam alif, la. Satu, lam. Tiga, lamma.
4 lan. Tuan-tuan, ni antara benda-benda yang nafi. 5 ma mim alif. Mim alif tu ma ada 2 maksud. Ma satu adalah maksudnya ialah apa. Satu lagi ma kalau kedudukan dia duduk di depan dengan adanya beberapa ayat yang lain dekat belakang tu menunjukkan kepada penafian. Itu nanti kita terang, tuan-tuan. Mai pada ayat tu saya terang, tuan-tuan. Sekarang lam artinya bukanlah, tidaklah. Lam yakun artinya apa? Tidaklah mereka itu, yakun artinya menjadikan, alladzina orang-orang yang, tuan-tuan beza nah, alladzi dengan alladzina. Ada berapa alladzi? Nak terang sikit ya. Ada alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai. Ada 6. Semua maksud yang. Maksud yang. Maksud orang-orang yang. Tapi berbeza dari segi jantina dan jumlah. Kalau allazi tanpa ada ya nun, ada ya aja, maksudnya orang-orang yang bagi lelaki seorang. Alladzani bagi laki-laki 2 orang. Alladzina laki-laki ramai orang, lebih daripada 3 dan ke atas. Sekarang dalam ayat untuk baca tu dia apa? Tu dia apa? Alladzina, maksudnya orang-orang yang bagi laki-laki ke perempuan? Laki-laki, lebih daripada 3, mana jumlah yang ramai, dia bagi jamak. Okey. Nombor 4, allati. Allati artinya ialah sama juga yang, tapi untuk seorang lelaki, seorang perempuan. Allatani untuk 2 orang perempuan, yang juga tapi 2 orang perempuan. 3 allai untuk perempuan juga tapi untuk ramai. Kalau laki-laki perempuan gabung, dua-dua tu dua-dua, siapa menang? Antara allai dengan alladzina, siapa menang? Alladzina. Sebab tu Quran akan pakai alladzina semua. Sebab laki-laki akan menang kata perempuan. Campur semua kali. Laki-laki dah, perempuan dah ada. Semua sekali. Siapa yang kita nak guna yang mana? Nak guna allai ke alladzina? Guna alladzina. Sebab laki-laki akan menang. Tuan-tuan. Okey. Ini dari segi bahasa. Saya kena terang juga, tuan-tuan. Sikit-sikit pun tuan-tuan kena ambil lah. Saya nak jawab depan Allah Ta'ala, isu ni susah juga. Kita dah kena faham juga, tuan-tuan. Baik, sambung lagi. Nakaf alladzina kafaru, orang-orang kafir, yakni min daripada alladzina kafaru. Nakafaru, pasal apa kafaru tak panggil kafir? Ni pun satu juga, kenapa panggil kafaru tak panggil kafir? Sebab jamak, sebab ramai. Lepas tu dia ada waw kat belakang tu, waw alif, artinya ramai orang. Kafaru, ramai orang yang kufur. Min, daripada kalangan siapa orang kafir ini? Ahli kitab. Oh, maknanya ahli kitab ni ada orang kafir juga. Ya. Yang mana satu? Dia yakin dengan kitab-kitab Taurat dia. Dia yakin dengan kitab-kitab Injil dia. Tetapi dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Yang ni, tuan-tuan. Our problem is here. Problem kita kat sini lah, tuan-tuan. Ahli kitab semua ke bagus? Dah. Ahli kitab yang tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul, dia terkeluar daripada orang beriman. Dia bukan orang beriman. Baik. Min ahli kitab, daripada golongan ahli kitab. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrikin. Musyrikin ni siapa dia? Orang yang mensyirikkan Allah. Tuan-tuan,
Ahli kitab ni dia yakin Allah Ta'ala Tuhan dia. Dia yakin Allah Tuhan dia. Tapi bila dia main Nabi Muhammad, dia tolak Nabi Muhammad, dengan automatik tertolak iman dia daripada Allah. Habis. Murtad dia. Tuan-tuan, pasal apa ahli anti hadis yang duduk di Malaysia dulu kan, sekarang ni dah memang tak tahu ada tak ya tak. Dulu ada kan anti hadis, geng-geng anti hadis. Kami hanya berpegang kepada Quran, kami tak berpegang pada hadis, sebab hadis tidak boleh dipercayai. Dia tolak hadis Nabi. Bila dia tolak hadis Nabi, tuan-tuan, dia nak dikategorikan sebagai apa? Sebagai orang masih beriman ke dia kira sebagai murtad? Automatik murtad. Murtad terus. Tidak ada khilaf dah. Habis. Bila hang tolak hadis, artinya hang tolak Nabi Muhammad. Hang tolak Nabi Muhammad artinya apa? Hang menolak ajaran Nabi Muhammad, maka dia terbatal dia punya akidah dia. Tu yang ahli anti hadis. Dia tak ada lagi nak pi tusuk-tusuk nak pi berhujah dengan depa lah. Hujah kosong tak guna. Cuma nak cerita depa, bagi depa ni patah balik boleh. Pi cerita balik kat depa sebenarnya gini tuan-tuan, boleh cerita dekat dia. Tapi tuan-tuan nak argue dengan dia, tak payah duk argue. Dia akan kata gitu. Tuan-tuan sekarang tuan-tuan diam. Tuan-tuan tak diam, saya selotip mulut tuan. Tuan-tuan dengar saya cakap. Saya pernah sembang dengan suatu hamba Allah yang kepala otak nak pergi halal ke situ. Dia punya kepala nak pergi halal ke situ lah. Dia sembang dengan dia, saya satu lah. Bila kita sembang, dia duk potong. Saya tuan, kita bincang dengan cara ilmiah, cara orang educated, dengan cara macam mana. Tuan cakap, saya takkan cakap. Saya cakap, tuan jangan cakap. Boleh? Atau okey? Sekarang tuan cakap. Cakap apa pun? Cakap. Baru kita dengar apa pandangan dia. Okey, sekarang habis dah ke? Habis dah. Okey, habis dah. Tuan duduk diam, saya cakap. Bila kita cakap, terang dengan dia menyampuk. Kata, tuan buat lagu ni penyebab dia, tuan tak dapat keterangan yang betul. Dia kira nak celah bagi dia nak rot lala tu juga, dia nak potong lala tu juga. Tuan, dengan cara macam ni tuan, dia kata, tuan takkan dapat keterangan yang betul. Saya akan sia-sia bincang dengan tuan. Tu tuan-tuan, ni cerita dia. Maka apakah ayat ini mengatakan? Musyrikin, orang musyrikin ahli kitab, di kalangan ahli kitab, orang kafir di kalangan ahli kitab dan golongan musyrikin ini mengatakan bahawa munfakina hatta tak munfakina, never, tidak sesekali akan meninggalkan agamanya, hatta, sehinggalah ya'tiyahum, datang kepada mereka. Ya'tiyahum, ya'ti artinya dia datang, hum, kepada mereka. Ya'tiyahum, sesuatu yang penerangan itu datang dengan apa? Al-bayyinah, dengan penjelasan, dengan bukti yang nyata. Mai bukti nyata, kami boleh beriman. Kalau tak mai bukti yang nyata, sorry. Baik tuan-tuan, kita tengok apakah penjelasan tentang ayat ini. Ayat yang pertama, orang-orang Yahudi dan Kristian serta penyembah berhala dari kalangan orang musyrikin Arab, mereka semua tidak mahu beriman terhadap risalah Nabi dan engkarkan semua kenabian baginda, sehinggalah datang hujah dan penjelasan yang jelas, iaitulah Rasulullah dan Al-Quran. Barulah mereka meninggalkan kesesatan dan membebaskan diri dari kekufuran yang mereka warisi turun-temurun. Melalui ayat tersebut Allah mendedahkan mengenai perangai orang kafir, di mana mereka tidak berhenti dari kekufuran dan kesyirikan terhadap Allah Ta'ala, sehinggalah datangnya Rasulullah dan Al-Quran yang baginda bawa bersama. Ini justru baginda dan Al-Quran menjelaskan tentang kesesatan dan kejahilan mereka selama ini, seterusnya mengajak mereka ke arah keimanan kepada Allah. Ini tuan-tuan, ayat yang pertama maksudnya itu. Dan tujunya kepada siapa? 3 kelompok. 1, Yahudi.
2 Kristian, 3 ialah golongan musyrikin penyembah berhala. Orang Yahudi tidak menyembah berhala. Orang Kristian Nasrani tidak menyembah berhala. Nasrani asal yang beriman tidak menyembah berhala, dia menyembah Allah. Orang Yahudi asal yang mereka beriman dengan kitab Taurat asal, diajak oleh Nabi kita Muhammad, Nabi Musa alaihi salam, juga tidak menyembah berhala. Yahudi datang selepas itu tuan-tuan, yang telah menyesatkan Taurat dan menyesatkan keimanan mereka dan tauhid mereka kepada Allah. Sama dengan Nasrani. Nasrani siapakah orang yang bertanggungjawab yang merosakkan dalaman kitab Injil? Siapa tuan-tuan yang bertanggungjawab? Orang yang merosakkan Kristian dari dalam. Nama dia Saint Paul. Bukan Saint Paul. Saint Paul nama dia. Siapa dia? Dia seorang beragama Yahudi. Keluarga dia keluarga Yahudi totok yang memang bermusuh dengan Kristian. Dia punya keluarga keturunan Yahudi itu memang bermusuh dengan Kristian dan Islam. Sangat kuat. Satu hari Saint Paul ni tuan-tuan, dia dididik daripada kecil agar membuktikan bahawa agama Kristian perlu dirosakkan. Apa dia buat? Dialah orang yang berlakon. Dia ni lawan Kristian hari-hari. Orang Kristian memang bermusuh dengan dia, dengan Saint Paul ni. Tiba-tiba satu hari tuan-tuan, dia mai, dia kata apa? Semalam aku telah bermimpi, datang satu cahaya kepada aku yang mengatakan bahawa Kristianlah agama yang paling benar. Sebenarnya dia bukan dia mimpi pun, dia kacau. Untuk apa dia buat lagu tu? Pakatlah golongan Kristian semua pakat pergi kat dia. Jika benar apa yang kamu cakap, maknanya apa? Inilah kebenaran yang telah pun Tuhan bagi kat kamu. Aku nampak pada malam itu Nabi Isa telah turun kepada aku dan memberitahu kepada aku bahawa engkaulah orang yang akan memberi sinar baru kepada agama ini. Kawan ni pun seronok. Penganut Kristian pun mengangkat Saint Paul ini menjadi orang tempat rujuk utama. Akhirnya tuan-tuan, Saint Paul dengan konco-konco dia meronsakkan Kristian dari dalam dengan memecahkan Bible bertiga bahagian. 3 bahagian. Satu dia panggil sebagai Matthew, version Matthew. 2 Luke, 3 John. Tiga versi. Dan beza tiga-tiga dari segi mungkin tajuk sama tapi versi tak serupa. Kalau rajin baca buku The Choice yang dikarang oleh Allahyarham Syekh Ahmad Didat, ataupun buku satu lagi, buku tu nipis ya. Kalau mula nak baca buku nipis ni bagus juga. Is the Bible God's Word? Adakah Bible ni kalam Tuhan? Karangan Ahmad Didat juga, buku nipis ya tuan-tuan. Nak mula baca buku tu dulu. Kita tengoklah bukti-bukti keluar. Yang kedua, kalau rajin lagi baca buku The Choice. Bila The Choice ni tuan, dia Ahmad Didat buat keluar banyak lagi bukti-bukti yang lebih seronok kita baca. Version tajuk sama tapi versi berbeza dari segi 3 kitab yang tak sama. Siapa punya kerja? Saint Paul ini. Dan inilah orang dia yang merosakkan Kristian dari dalam, sehingga kan sampai ke hari ni tuan-tuan, nak mendapati satu Bible yang betul-betul totok mai daripada Injil asal sudah tak ditemui. Rosak habis. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, inilah kerosakan tangan-tangan manusia. Sampailah dia faham bahawa itulah konsep Trinity ataupun 3 oknum. 3 oknum sebagai Ruhul Qudus, sebagai Isa, Maryam dan Ruhul Qudus. 3 Trinity. 3 benda ni sebagai satu konsep ketuhanan yang ada dalam agama Kristian, yang orang Islam sesekali tidak boleh mengatakan bahawa
agama Kristian adalah agama yang betul. Sekarang tak boleh kata lah. Agama Nasrani dulu betul, memang betul, menyembah Allah, menyembah Allah. Tapi bila mai tuan-tuan, bila dirosakkan dari dalam, rosaknya Kristian daripada rosaknya kitab rujukan mereka. Rosak kitab, rosak fahaman. Hari ni tuan-tuan, tadi duduk dekat luar tadi, tuan tengok kan, bincang dengan kawan doktor tadi. Dia bahagian pentasih Quran. KDN, Malaysia antara negara yang sangat-sangat orang kata apa, dari sisi security untuk Quran, kita sangat-sangat terjaga berbanding dengan negara lain. Betul tuan-tuan, kita tak diletakkan kita punya bidang kuasa untuk Quran, tak letak bawah JAKIM, tapi diletakkan bawah KDN, Kementerian Dalam Negeri, Quran di Malaysia. Dan tak semudah itu tuan-tuan nak masuk Quran dari luar. Sorry, saya pernah bawa masuk daripada Mesir Quran, bawa masuk pada Mesir, bubuh dalam kitab, dalam kotak kitab tu tuan-tuan. Kotak tu, kami kalau di Mesir dulu, kotak kitab ni nak hantar dengan kapal laut, murah lah sikit. Nak balik dengan kapal terbang jenuh bayar. Jadi kita hantar dululah. Ada ejen seorang nak hantarnya, dia hantar main kotak rokok Marlboro. Dulu kan ada kotak Marlboro, kotak Dunhill, kotak LM. Dia minta kat kami punya apa, rumah-rumah sewa ni, kalau kita nak ni, dia bagilah. Kotak tinggi-tinggi ni, satu kotak kita bayar $20 untuk hantar ke Malaysia kitab. Mesir hantar ke Malaysia. Dolar Amerika, US dollar, $20 kena bayar. Satu kiranya masa tu ada RM42 lah, satu kira RM84 duit kita. Sebab masa tu ada 420. Zaman saya tu zaman Mahathir ikat duit, zaman Tun kita ikat duit. Kita duduk tu 42 tu, 42 bang kan. Zaman saya ya 38, sorry, 38, zaman 38. Zaman 38, RM3.8. Jadi kita tu masa tu seronok betul-betul dah 380 betul. Mak kalau hantar duit $100 sebulan, $380. $100 tu besar saya. $100 dapat 750 duit Mesir. Sewa rumah RM210 satu rumah. Share 5 orang. Memang berbahagia lah. Beli kitab tuan-tuan, macam beli kopok. Syok beli kitab. Beli balik, baca balik, hantar main Malaysia. Murah. Kalau Malaysia satu, kalau kitab Tafsir Munir ni sebenarnya mahal. Di Malaysia jual 3,000 jilid dah. 3,000 lah ni, dah masuk 3,600 kat 4,000 kitab tu. Memang jilid dia banyak Di Mesir satu jilid tu baru 320 genih Mesir, junai Mesir 320. Seronok belanja kitab tuan-tuan. Jadi kita duduk pantang lah kitab dalam kotak rokok. Lepas tu kita tengok Quran murah. Quran besar-besar ni murah. Dia kata kalau hantar ni balik Malaysia tu, mak kata beli lebih sikit tak apa, kita pergi wakaf kat masjid-masjid, orang buat pagi-pagi semayang. Saya beli je tuan kitab ni yang apa, satu Quran tu baru tu ada 40 genih. 40 genih besar yang apa yang orang duk baca depan tu. Beli 5 boh sampai kat sini custom tahan, kena tahan. Dia pun buka kita punya ni kitab, lepas semua Quran dia pun ambil. Rupanya KDN ambil untuk penapisan, dan lepas tapis tak lepas.
Saya tak mau cerita tadi. Tak lepas. Tuan, sayang Quran tu besar. Tu tara kita kata kat Mesir tempat-tempat syekh Quran apa semua main Malaysia tuan, tak lepas. Tapi saya bila satu marah lah kata, "Pak, kita beli Quran tak lepas. Kita tak faham lagi." Lah ni baru kita tahu bagus ya. Sebab apa? Berhati-hatinya Malaysia ni kepada setiap Quran yang masuk ke dalam Malaysia ni. Maknanya penapisan dia tu sangat ketat. Sangat ketat. Bukan mudah untuk masuk lah. Bukan mudah-mudah ambil Quran beli masuk main. Nah. Tuan-tuan, pihak tu hari ni lah ni kadang-kadang saya rasa TikTok ke online ni, kita dah tengok online kan, macam Indonesia dia dah mula sekat, tak boleh beli melalui online apa semua. Ada baik ada buruk lah. Untuk benda-benda macam Quran, kitab-kitab ni, ada benda betul kan. Kalau kita beli online ni, siapa nak tepih? Tak ada penapisan tuan-tuan. Dia sampai kat jenti-jenti sampai kita terus. Tak ada. Baru ni isteri saya beli Quran yang ada apa, buah nama siap bagi kat mak menakan dia birthday dia. Buah nama siap ukir mana-mana apa. Tengok-tengok belakang tu nasib ada cop KDN dia dah. Tak ada cop KDN, aku nak pergi balik dia tak mau. Takut sekali lagi kita bagi Quran ke orang. Quran ni dengan main tu. Satu baris hilang pun tuan-tuan, dia punya kesan dia besar. Satu baris pun, satu titik pun tuan-tuan. Tu saya pernah teguk ada satu masjid, nama masjid mana? Saya teguk dia pasal kan dia pada bubuh kat depan mihrab tu. Kan dekat mihrab. Ini pejabat agama dah bising. Kan dia pun buka mihrab depan. Surah Sejadah. Surah Sejadah, tubuh Yasin depan tu. Kalau cek betul-betul, saya baca apa habis? Saya duduk depan saya baca. Kata, "Wih, ni mentitik hilang. Baris hilang apa cerita?" Kalau kena kawan tutup imam pergi baca lagu tu, memang gelong tuan-tuan. Bila dia sambung balik antara sambung dengan dia mozaik tu, kadang-kadang huruf lari satu titik pun kadang-kadang hilang. Quran tak boleh buat aku tu, tak boleh. Walaupun nampak lawa. Punca tu tuan-tuan, Masjid Syekh Yusof kami tak mau, saya tak mau ada apa-apa ayat Quran depan tu. Nak mengelak daripada satu orang hilang khusyuk. Orang duk baca, kita memang baca, tak mau buat TV depan. Ayat cerek, ayat panas duk turun lah apalah, duk menggelerak ayat, duk tengok kawan tu duk tengok sampai sembahyang. Sebab sunat untuk baca kitab-kitab fiqh, sunat sembahyang di depan yang kosong macam ni. Di depan tempat tu kosong, di depan dinding yang kosong. Kerana apa? Kerana kekhusyukan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, memang lawa, cantik, tapi dia akan menyebabkan berlakunya ralat, akan jatuh huruf, jatuh titik-titik, yang tu yang tak syok. Baik tuan-tuan, maka Quran itu perlu dipelihara. Baik tuan-tuan, sambung sikit lagi. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, iaitulah siapakah yang dikatakan sebagai bayinah itu? Baru Quran jawab, Rasulun, seorang Rasul daripada Allah, yakni Nabi Muhammad, yang yatlu, dia membacakan kepada kamu semua, suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci, yakni Al-Quran. Nabi Muhammad lah mai bersama dengan Al-Quran. Jawapan kepada Al-Bayyinah ialah, apakah itu penerangan tersebut yang datang kepada orang kafir di kalangan orang Yahudi, orang Kristian dan juga orang-orang musyrikin? Apakah bayinah itu yang Allah Ta'ala datangkan? Dua. Nabi Muhammad sendiri adalah bayinah, Al-Quran itu adalah bayinah. Jawapan untuk Al-Bayyinah. Kalau orang tanya hari ni, bayinah ni apa dia? Jawabnya adalah, Nabi Muhammad sendiri adalah bayinah,
Al-Quran itu adalah Al-Bayyinah. Wallahu alam. Boleh tuan? Dia dapatlah jawapan satu malam ni. Kan, kurang-kurang baca Quran, kita tahu Al-Bayyinah itu merujuk kepada siapa. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, moga-moga pertemuan malam ni ada keberkatan, ada kerahmatan, ada keampunan daripada Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita go apa? 8.37. Insya-Allah belum? Dah. 37. Oh betul ya, 89. Ha? Tuan. Sikit lagi mana? Boleh? Hujan, tak boleh balik. Sebab dah pejabat agama ramai orang. Baik tuan-tuan. Tapi ini fakta. Ini fakta. Ha? Baik. Bila tuan-tuan sebut sebagai Nasrani dan Kristian, ada dua yang berbeza. Beza nah. Nasrani itu Kristian, adakah Nasrani itu Kristian dan adakah Kristian itu Nasrani? Dia ada perbezaan. Perbezaan dia apa tuan-tuan? Perbezaan dia adalah kepada keimanan dua agama yang berbeza. Walaupun entiti dia sama, cumanya adalah sekarang ini Nasrani yang merujuk kepada Kristian kita hari ini adalah Kristian yang tidak beriman lagi seperti mana keimanan yang ada pada Nasrani dulu. Nasrani yang dimaksudkan dalam peristiwa Ashabul Kahfi itu Nasrani yang beriman kepada Allah. Itu Nasrani yang beriman. Memang betul Ashabul Kahfi pada masa tersebut adalah mereka ini beragama Nasrani. Nasrani yang beriman kepada Allah, bukan Nasrani yang tidak beriman. Tapi ini secara ringkas lah tuan-tuan. Perbezaan dia adalah hari ini Kristian itu tidak boleh merujuk lagi kepada Nasrani. Tak boleh rujuk dah kepada Nasrani. Kerana apa? Dia jauh berbeza tu Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kesesatan kepada agama Nasrani. Tuan-tuan, kalau cerita Ashabul Kahfi itu tuan-tuan, kena rujuk balik sirah. Rujuk balik pada sirah. Kita kena tahu balik zaman itu zaman siapa. Zaman itu zaman apa. Yang pastinya peristiwa Ashabul Kahfi berlaku dalam satu keadaan di mana pada masa tu raja yang memang zalim, raja yang segelintir sahaja, sikit sangat orang yang beriman dengan agama Nasrani ini. Majoriti beriman dengan agama musyrik yang menyembah kepada berhala. Sikit ya. Tu yang sikit ini yang bawa diri pilih lari dalam gua yang sikit ni. Dia tak ramai, sikit ni lah yang bawa lari ni. Allah nak cerita apa tentang nilai agama, nilai iman ni, walaupun sikit dia boleh diselamatkan, dan selamat dia tu bawa sampai berzaman-zaman. Itu peristiwa Ashabul Kahfi. Tapi kalau kita nak kata hari ni Ashabul Kahfi itu asli agama Nasrani ataupun agama Kristian, kena sebut Nasrani itu Nasrani yang beriman kepada Allah, bukan Nasrani yang macam ada hari ni. Kalau hari itu tuan-tuan, statement tu ditambah sikit lah. Ditambah sikit. Tambah ialah Nasrani yang beriman kepada Allah, bukan Nasrani yang ada pada hari ni. Ternyata tuan-tuan, close case. Close case, tak ada apa. Tapi orang silap, jadi silap faham. Orang jadi silap sikit dalam orang terus menggunakan yang tu untuk berhujah. Apabila perkataan tidak berlakunya differentiated lah, tak berlakunya perbezaan Nasrani dulu dengan Nasrani sekarang, tak berlaku yang tu. Bila tak berlaku yang tu yang jadi statement tu nampak macam Kristian ni tak boleh sama lah dengan Nasrani. Itu kepahaman orang. Tapi bagi kalau dari segi faktanya Nasrani itu memang betul Nasrani yang beriman kepada Allah.
dan beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Digelarkan mereka dengan Nasraniyan, Nasrani. Macam Yahudian lah, Yahudi. Tapi bila mai zaman Rasulullah kata apa? Rasulullah kata apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir adalah lahir dengan keadaan fitrah, yakni Islam. Fa abawaihi yumajjisani aw nasrani aw yuhawidani. Mak bapak dia akan corak kadang sama ada Majusi ataupun Yahudi ataupun Nasrani. Kenapa dipakaikan kenapa Nabi mengambil misal ataupun contoh Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi? Pasal tiga agama ni yang besar. Dan tiga-tiga agama ni dah tak terpakai dah. Dah tak terpakai dah. Maka kalau kita hari nak sebut tentang agama itu, kena sebut Nasrani yang mana, Yahudi yang mana, Yahudi yang beriman kah, Yahudi yang tak beriman kah, Nasrani yang beriman kah, Nasrani yang tak beriman kah, Nasrani yang sesat kah atau Nasrani yang masih lagi beriman. Yang ni yang nak membezakan. Yang tu sikit lah tuan-tuan. Boleh saya nak bak tuan-tuan sebenarnya ini fakta yang saya kata nak abang hari ni kena cakap benda yang betul lah. Cakap betul ya. Tak usah. Saya bimbang lah tuan-tuan. Bukan memang apa dari segi kita berhujah hari ni. Hujah kita, saya takut kita ni macam ada hati ni ada bias. Bila hati ada bias, kita hilang tau kita punya disiplin ilmu. Oleh kerana hati nampak cenderung ke arah sini ni, kita tak boleh bagi orang tu kata salah, orang tu buat betul pun kita kata salah. Saya bimbang dari segi disiplin ilmu kita akan jadi orang yang macam berat sebelah fakta gila kita nak pusing juga bagi orang ni salah. Dari segi disiplin ilmu kita kena cakap benda betul walaupun pahit, walaupun orang lain kata dia ni nampak kayak kenapa cakap aku tu baby. Yang ni tuan-tuan, saya boleh abang lagu tu, saya seriau sekarang ni. Kenapa? Sampai satu masa akan berlaku pada umat ni, kita susah nak cakap benda yang betul walaupun dia ni adalah benda yang betul-betul kena habang ke orang. Tapi kita takut nak habang pasal kita takut orang akan kutuk dan marah kepada kita. Ya. $320. Innal yahuda ikhtalafu ala 71 firqatan wa innal nasara ikhtalafu ala 72 firqatan wa sataftariqu hadhihi al ummah ala 73 firqatan kullaha fi an-nar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Hadis ni semua neraka. Semua neraka. Okey, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah berpecah kepada 71 golongan. Orang-orang Nasrani pula telah berpecah kepada 72 golongan. Umat Islam akan berpecah kepada 73 golongan. Semuanya dalam neraka melainkan satu golongan. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, golongan yang menurut amalan aku dan para sahabatku. Golongan yang menuruti agama, menuruti aku dan para sahabatku. Maksudnya ialah apa? Di zaman Nabi, merujuk pada zaman Nabi SAW. Bagi umat yang terdahulu, contohnya umat Nabi Adam AS, umat Nabi Nuh AS, yang beriman dengan Nabi Nuh, orang ni masuk syurga. Yang beriman zaman Nabi Musa AS, di kalangan Bani Israel, ada yang beriman tak? Ada yang beriman sampai mati beriman kepada Nabi Musa AS, masuk syurga. Tapi berpecah lah. Nabi Isa AS, berapa orang yang ikut Nabi Isa? Ada 12 puak kan, 12 Hawari. Pecah Nabi Isa ni dalam agama Kristian, dalam pengikut Nabi Isa, 12 Hawari. Hawari ni kata pembantu lah.
yang jadi followers Nabi Isa ni 12 orang. 12 orang ni itu pun seorang sesat. Siapa dia? Nama apa? Allahumma salli Muhammad. Seorang sesat tuan. Nama apa? Allahumma salli Muhammad. Boleh lupa pula dah kawan ni. Yahuza Yakuza je pun. Ni Yahuza sesat. Apa dia buat? Yahuza ni lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam sirah, Yahuza ni lah orang yang telah pun menyebabkan dia berpakat dengan pemerintah yang nak lawan dengan Nabi Isa ini. Dia berpakat untuk membunuh Nabi Isa. Maka Yahuza bila dia ni mengkhianati Nabi Isa, Allah menukar wajah dia. Waktu hari nak bunuh tu, ditukar wajah Yahuza ni, ditukar wajah Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Yahuza yang dia ditangkap dan telah pun disalib itu dia, bukan Nabi Isa. Tu yang menyebabkan tuan-tuan, keyakinan orang Kristian, orang yang kena salib itu adalah Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa bagi orang Islam tidak disalib, tapi diangkat ke langit. Yang disalib itu adalah Yahuza yang mengkhianati Nabi Isa alaihissalam. Daripada 12 hari ini, 11 orang saja yang beriman betul, 1 orang telah pun sesat. Tuan-tuan, ni kelompok tu. Bila Nabi kita SAW kata apa? Kalau umat aku pula 73 golongan akan berpecah. Yang mana pula yang akan bersama dengan aku? 1 golongan selamat. 1 je. Siapa dia? Ma ana wa ashabi. Di mana? Ma ana alaihi, aku ada dalam tu yang mengikut amalan aku, wa ashabi, dan juga sahabat-sahabatku. Tuan-tuan, 1 ni golongan yang akan selamat di kalangan umat Nabi Muhammad. Hari ni pun tengok kan, golongan-golongan Islam kita sendiri pun berpecah banyak orang. Pecah bukan dari segi apa, pecah dari segi kefahaman dan juga akidah. Ni yang maksud Nabi ni. Kristian yang hari ni terang-terang adalah kelompok yang memang tak betul langsung. Tak betul. Salah. Memang mungkin kita kata, oh tak boleh kutuk agama lain, tapi kebenaran agama itu kena sebut. Kenapa orang Islam mengatakan agama Kristian salah? Sebabnya agama Kristian telah pun diselewengkan dengan Trinity. Tak boleh. Baik. Cantik doktor, saya pun tak tengok hadis ni. Lupa tak ada hadis ni di belakang ni. Dan kelompok yang disebutkan 70 golongan, 71 golongan, 72 golongan ni adalah kelompok-kelompok yang telah pun mereka ni terkeluar daripada ajaran para nabi mereka terdahulu dulu. Terutamanya nabi zaman waktu agama-agama ni berkembang, zaman apa? Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Daud alaihi salam, zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ni agama-agama ni berkembang. Dan kemuncak zaman Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi salam. 2 nabi ini nabi yang telah pun membawa, satu bawa kitab Zabur Nabi Daud, 2 bawa kitab Injil Nabi Isa, 3 Taurat dia bawa dari Nabi Musa alaihi salam, dan 3 Nabi Muhammad, 4 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan yang kita bawa hari ni lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah tuan-tuan kita terkeluar daripada landasan kita hari ni. Janganlah bawa anak-anak kita pun landasan yang sama, yang mana main kita gelong-gelong tu ke tepi-tepi lah bang, tepi-tepi lah. Memang bahaya lah ni noh. Syiah pun kuat lah ni tau, orang tak highlight kan tau. Syiah sedang kuat sekarang ni di Malaysia sama. Hari ni tentu tak perluasan Syiah sedang berlaku, tapi dunia tak perasan. Tentu tak perasan. Bila perang berlaku di Palestin, siapa yang bangkit? Hizbullah dengan Houthi Yaman. Houthi Yaman Syiah, Hizbullah Syiah.
Dengan cara lagu ni tuan-tuan, akan berlaku peluasan kepada Syiah. Orang hari ni cukup bangga dengan Yaman, Houthi bagus, Houthi bagus. Ya, dari segi tindakan tu nampak bagus. Tapi untuk orang yang memahami akidah, kita tahu kelompok ni kelompok yang taqiyah ada cukup kuat. Dalam fahaman Syiah ada taqiyah. Taqiyah ni maksudnya kena berlakon. Untuk mendapatkan sesuatu kena berlakon. Sebagai istilah berlakon lah. Dia boleh menyerupai dia macam chameleon tau. Tahu chameleon? Apa yang bagi chameleon? Apa? Sesumpah. Bahasa lain toke. Dia boleh tukang-tukang colour. Sehari tukang colour ni, tukang colour ni, tukang colour ni, dia boleh tukang. Bahaya ada yang tu. Sebab tu saya ambil tindakan. Saya tak mahu nak komen pasal Hizbullah, tak komen pasal Houthi ni. Walaupun orang ni pergi kawan-kawan ni kata, Yaman berani betul, betul memang betul. Tapi yang faham dah dia Houthi Yaman. Pasal apa Houthi Yaman? Dia tidak mewakili keseluruhan daripada kerajaan Yaman. Tuan, yang ni kita tak perasan peluasan sedang berlaku. Lama kelamaan, satu masa dulu tuan-tuan kalau perasan, waktu revolusi Iran, Malaysia antara orang yang paling seronok tengok Iran bertindakan, dia tak? Iran buat ni, Iran adalah negara yang paling dibanggakan oleh orang Islam pasal dia ada peluru berpandu, dia ada peluru nuklear, daripada bom nuklear sebagainya. Kita sangat bangga dengan Iran. Sampaikan apa Ayatullah Khomeini punya muka tu dalam rumah orang Islam ada. Rumah Malaysia dia tak tahu dia ni siapa dia, tapi dalam rumah dia ada. Sebab apa? Dia bangga dengan Ayatullah Khomeini. Ada setengah orang yang orang politik, saya tak mahu sebutlah politik mana tuan-tuan. Ni payah sikit. Dia gantung gambar-gambar dia punya pemimpin-pemimpin dia. Sebelah tu ada Ayatullah Khomeini. Dia tanya kat dia, ni gambar apa? Kita letak ni, dia ni memang hero orang Islam. Tiba-tiba tengok-tengok tuan-tuan, dia bantai habis semua. Baru tahu siapa Ayatullah Khomeini. Tuan-tuan, ni yang kita kata sebagai kena berhati-hati. Doktor sebut tadi pasal hadis tu, elok dibahaskan, kan? Baru kita nampak yang golongan-golongan ni, kelompok-kelompok ni. Sebab Syiah pun berpecah berapa golongan dah. Syiah berpecah pada 12 golongan juga. Macam Bani Israel lah. Pecah 12 golongan juga. Tuan, yang ni yang kita kata kena hati-hati. Padahal ni dia attack pada student di universiti. Dia suka layuk berkaitan dengan wanita. Kerana dalam Syiah dia ada nikah mut'ah. Bila nikah mut'ah, perempuan boleh kahwin dengan keadaan kira nikah kontrak lah. Hari ni nikah, lepas nikah buat apa yang patut, lepas tu terbatal dengan sendirinya. Berapa hari dalam kad nikah tu dia sebut terus, saja aku terima nikahnya sekian-sekian dengan tempoh masa sehinggalah hari esok. Besok lah, besok lah. Nikah malam tu nak buat apa, pergi nak ajak Nabi halal, besok pagi haram balik, tempoh 24 jam. Kira geng 7-Eleven. Baik tuan-tuan, bila buat lagu tu, geng-geng laki-laki yang universiti ni syok lah. Kita tak buat dosa, kita nak buat benda yang halal untuk kita. Boleh buat? Boleh. Apa cara? Jom buat gini-gini. Bagus fahaman ni. Follow terus. Tuan-tuan, follow dan subscribe. Wallahu a'lam. Boleh kono? InsyaAllah tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya tuan-tuan. Masih banyak-banyak. Jumpa balik tahun depan pula. Kau jumpa pula tuan-tuan. Wallahu a'lam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa amna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma
warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.